Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama sekali lagi dalam sesi FB Live ya, bersama saya Dr. Nur Yakin Muhammad Isra Pakar Perunding Perubatan dan Paru-Paru daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Jadi hari ini kita amat bertuah kerana bersama-sama kita adalah Dr. Adrian Kok ya, iaitu seorang pakar neurologi ya daripada Sunway Medical Center Velocity ya. Dan beliau telah menghabiskan kepakaran di bidang neurologi di NHS of Neurology, Queen Square Hospital in the UK, United Kingdom ya. Jadi tanpa melengahkan masa ya, saya ingin menjemput Dr. Adrian Kok untuk bersama-sama dengan kita bagi membincangkan tajuk hari ini ya, iaitu kaitan antara angin ahmak ataupun stroke ya dengan tidur berdengkur ya. Okey, waalaikumsalam Encik Isyam Ismail, terima kasih kerana bersama-sama kita ya. Okey, baiklah. Okey, selamat tengah hari Dr. Kok. Ya, selamat tengah hari Yakin and everyone. Okey, baiklah. Terima kasih Dr. Kok kerana sudi bersama-sama kita pada tengah hari ini untuk kita membincangkan satu topik yang sangat menarik ya, iaitu kaitan antara angin ahmak ataupun stroke dengan tidur berdengkur ya. Kerana dalam kebanyakan posting Facebook saya sebelum ini, saya ada banyak kongsikan yang mengenai penyakit tidur berdengkur ya. Bagaimana penyakit tidur berdengkur ini boleh menyebabkan masalah dari segi pernafasan ya, dan juga kehilangan fokus pada keesokan harinya, mengantuk, hilang produktiviti ya, dan menjejaskan banyak perkara ya. Tapi rupanya penyakit tidur berdengkur ini juga ada kaitan dengan penyakit stroke ataupun angin ahmak ya. Jadi mungkin sebelum kita teruskan, mungkin Dr. Kok boleh jelaskan penyakit angin ahmak ataupun stroke ni apa sebenarnya penyakitnya ni? Alright, terima kasih Dr. Nurul Yakin memberi peluang untuk men-share tentang topik yang sebenarnya sangat penting dan ramai yang underdiagnosed tentang penyakit tidur berdengkur dengan risiko mendapat stroke. So kita mulakan apa itu stroke ya, ataupun kita panggil angin ahmak. I think sekarang stroke lebih ringkas lebih cepat panggil stroke sahaja. So sebenarnya stroke ialah gangguan pada sistem salur darah di dalam kepala ataupun pembuluh darah di dalam kepala. Terdapat dua jenis gangguan yang boleh berlaku dalam sistem darah kita. Yang pertama ialah jenis stroke iskemik, di mana stroke ini dengan kata lain stroke di mana pembuluh darah kita tersumbat disebabkan oleh banyak faktor. Yang jenis kedua ataupun gangguan yang kedua ialah jenis stroke berdarah, di mana salur darah pecah menyebabkan kehadiran darah di dalam kepala yang senang dapat dilihat dalam CT scan kepala. Kebanyakan lebih kurang 80%, majoriti daripada stroke-nya ialah daripada jenis yang pertama, ialah jenis yang iskemik, ialah jenis di mana salur darah tersumbat. Yep. Oh, jadi maksudnya memang ada dua jenis stroke ya, iaitu jenis yang berdarah ataupun hemorrhagic stroke ataupun ischemic stroke yang tidak berdarah ya. Jadi memang stroke ini adalah antara penyakit-penyakit yang kerap kita jumpa ya Dr. Kok ketika kita melakukan on call ya di hospital. Memang ramai pesakit datang dengan stroke ya. Kadang-kadang ada yang muda ya dan ada yang tua ya. Jadi mungkin Dr. Kok boleh sharekan ya, kongsikan ya sepanjang pengalaman Dr. Kok menjadi pakar neurologi ya. Apakah tanda-tanda pesakit yang mendapat serangan stroke ya, dan apakah ujian yang perlu kita buat untuk mengesahkan penyakit stroke itu? Ya, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang tanda-tanda stroke, saya ingin memberi data-data tentang berapa serius keadaan stroke terutamanya di Malaysia. So di Malaysia kalau kita banding tahun 2007 dengan 2017, di 2007, stroke merupakan punca kematian yang keempat di Malaysia. Dalam masa 10 tahun di 2017, stroke menjadi top 3 ataupun punca kematian utama yang ketiga di Malaysia. Ini masalah yang sangat serius. Dan kalau kita tengok data 2016, berapa ramai pesakit kemasukan ke hospital yang disebabkan oleh stroke, dan kita dapati sekurang-kurangnya 92 kes sehari kemasukan hospital adalah disebabkan oleh stroke.
sama ada stroke yang berdarah ataupun stroke yang iskemik yang tidak berdarah. So ini masalah yang sangat serius, dan kalau kita tengok international ataupun data antarabangsa, kita dapati bahawa dalam kehidupan seseorang itu, kita ada peluang lebih kurang 25% ataupun setiap 4 orang, seorang akan mendapat stroke dalam seumur hidup mereka. Alright, so back to the question, yang apa tanda-tanda ataupun gejala-gejala stroke? Yang ini soalan yang sangat penting untuk pendengar-pendengar semua, bahawa kita kena kenal pasti tanda-tanda stroke. Kerana kalau ada sahaja tanda-tanda stroke, kita kena pergi ke kecemasan secepat mungkin. Kerana kita ada rawatan-rawatan yang terbaru, di mana kita kena hanya boleh diberikan kepada pesakit-pesakit yang datang awal ke hospital. So tanda-tanda stroke biasanya saya beritahu pesakit saya terdiri daripada 5 jenis. Yang pertama adalah dari segi penglihatan. So apabila ada tanda-tanda kehilangan penglihatan, biasanya di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, ya, dan dia berlaku tiba-tiba. Yang kedua ialah percakapan. Tiba-tiba seseorang itu akan rasa susah nak bercakap ataupun percakapan yang kurang jelas. Ya, kurang jelas, dan sekali lagi ini berlaku tiba-tiba. Alright. Yang ketiga ialah kelemahan sebelah kiri ataupun sebelah kanan badan, sama ada muka, tangan ataupun sebelah kaki. Mana-mana bahagian badan yang ada kelemahan yang berlaku secara tiba-tiba. Alright. Yang keempat ialah keseimbangan. Kalau ada masalah jalan yang tak seimbang, senang jatuh, dan again dia berlaku secara tiba-tiba. Yang kelima ialah pening kepala ataupun tanda-tanda kurang deria rasa pada sebelah muka, tangan ataupun kaki. Ataupun pening kepala yang teruk sangat, ya, sampai peringkat yang muntah ataupun rasa nak muntah yang serius. So tanda-tanda inilah adalah gejala-gejala stroke yang perlu dikenal pasti awal dan datang ke hospital terdekat secepat mungkin. Jadi maksudnya ada beberapa ya tanda-tanda yang mungkin kita perlu ambil perhatian ya. Antaranya seperti yang Dr. Kok sebutkan tadi, tiba-tiba hilang penglihatan, ya, tiba-tiba percakapan menjadi tidak normal, tiba-tiba badan lemah ataupun sengit sebelah, ya, tiba-tiba kurang dari rasa. Ya. Saya pernah berjumpa dengan pesakit kencing manis ya, yang datang dengan masalah tiba-tiba mulut menjadi sengit. Ya. Dia kata, doktor, saya malam tadi makan durian banyak sangat. Lepas tu pagi tadi bila saya bangun, tiba-tiba mulut jadi sengit, lepas tu percakapan pun jadi tak teratur, tidak berapa jelas ya. Bila kita buat scan, rupa-rupanya pesakit ini telah pun mendapat stroke ya. Jadi memang kencing manis antara punca dan risiko untuk mendapat stroke juga ya Dr. Kok ya. Yep. Jadi sebenarnya selain daripada kencing manis, sebenarnya ada banyak lagi risiko-risiko yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat stroke ya. Dan antaranya ialah pesakit yang menghadapi masalah tidur berdengkur ya. Jadi mungkin Dr. Kok boleh ceritakan apa kaitan antara tidur berdengkur dengan stroke ni? Macam mana pesakit yang tidur berdengkur boleh pula mendapat stroke? Mungkin Dr. Kok boleh sharekan. Ya. Ada banyak faktor-faktor risiko untuk seseorang itu mendapat stroke untuk kali pertama. Alright. Salah satu faktor yang kita kena pasti kebelakangan ni, bukan ke belakang ni, lebih kurang 10-20 tahun lepas, ialah tidur berdengkur ataupun kita kata obstructive sleep apnea. Okay, jenis yang spesifiknya ialah obstructive sleep apnea, OSA, salah satu jenis masalah tidur berdengkur. Ya, so obstructive sleep apnea, OSA ini, kalau sebelum 2005, ramai pakar-pakar saintis ataupun perubatan memang lama suspek ya masalah tidur berdengkur ni memberi
meningkatkan risiko mendapat stroke yang pertama. Alright? Tapi sebelum tu kita tidak ada bukti ataupun evidence yang kukuh. Sampai tahun 2005 di mana kita dapati dalam satu studi melibatkan beberapa ratus pesakit dan kita dapati bahawa ramai pesakit yang ada masalah tidur berdengkur mempunyai risiko yang tinggi. Dan risiko ini adalah lebih tinggi di pesakit yang mempunyai masalah tidur berdengkur yang lebih serius. Alright? Lebih serius masalah berdengkur seseorang, maka akan lebih tinggi risiko pesakit itu untuk mendapat stroke yang pertama. Okey, tapi itu dari segi kajian yang pertama 2005. Tapi banyak kajian sejak 2005 sampai 2010 dan kita dapat confirm antara dua hubungan yang tak begitu bagus antara tidur berdengkur dengan stroke, di mana kita terbukti bahawa sejak 2010 terbukti bahawa seseorang pesakit yang mempunyai masalah tidur berdengkur merupakan satu risiko kalau seseorang tanpa penyakit darah tinggi, kencing manis tapi hanya tidur berdengkur, itu pun merupakan salah satu risiko untuk mendapat penyakit angin ama ataupun stroke. Confirm lepas 2005 dan 2010 melalui kajian-kajian yang teliti. So masalahnya sekarang, ramai yang tidak kenal pasti apa itu masalah tidur berdengkur. Dan dengan itu kita dapati juga banyak-banyak kes stroke yang kita tidak dapat kenal pasti puncanya, dan akhir-akhir ini kita dapati bahawa masalah tidur berdengkur ini ramai antara kes-kes ini yang tidak dapat dikenal pasti puncanya, ramai antara mereka mempunyai masalah tidur berdengkur. Now I think it is very important, sangat-sangat penting untuk kita meningkatkan pengetahuan kita tentang masalah tidur berdengkur supaya kita boleh elakkan daripada mendapat stroke yang pertama. Kalau kita tengok ramai yang tahu bahawa darah tinggi, kencing manis dapat memberi kesan pada jantung, tapi yang ini kita kena tahu bahawa masalah tidur berdengkur ini adalah sangat penting dengan tahap obesiti yang begitu tinggi di Malaysia, di mana obesiti ini merupakan risiko pula untuk mendapat tidur berdengkur. So secara itu link semua ini, sebenarnya kes tidur berdengkur di Malaysia ini sebenarnya sangat tinggi. Dan sebenarnya kita tidak ada data di Malaysia untuk menyatakan berapa banyak kes tidur berdengkur di antara pesakit-pesakit stroke ataupun pesakit-pesakit yang tidur berdengkur itu, berapa banyak kes yang akan mendapat stroke yang pertama. Tapi kita dapat lihat bahawa daripada data-data di luar negara, pesakit yang mempunyai tidur berdengkur ini mempunyai risiko sekurang-kurangnya, terutamanya yang serius, terutama yang mempunyai tidur berdengkur yang serius, mereka mempunyai risiko sekurang-kurangnya 2 kali ganda untuk mendapat stroke yang pertama. Jadi maksudnya memang penyakit tidur berdengkur ini perlu kita ambil perhatian serius kerana sekiranya tidak dijaga, tidak dirawat dengan baik, boleh meningkatkan risiko untuk mendapat stroke dan sekaligus akan menyebabkan kesukaran seseorang itu untuk berfungsi akan susah bercakap, susah bergerak, dan memang akan ramai kehidupan pesakit saya berubah 360 darjah setelah mendapat stroke. Sebelum mendapat stroke antara pesakit saya adalah seorang engineer yang berjaya. Setelah mendapat stroke tidak dapat dia bertugas sebagai seorang engineer lagi. Jadi memang satu kejadian yang tidak diingini jika mendapat stroke itu. Dan kalau kita lihat stroke itu sebenarnya boleh dikurangkan risikonya dengan merawat penyakit tidur berdengkur. Jadi saya kongsikan sedikit je Dr. Kok, ada komen-komen daripada netizen daripada Izan Eric. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Izan kerana bersama-sama kita Reka Francis, selamat tengah hari doktor. Selamat tengah hari Reka Francis. Thank you for joining us Syarifah Balkia Zam, Assalamualaikum, saya share thank you silakan share status FB Live kita pada hari ini agar lebih ramai rakan-rakan anda yang boleh mendapat manfaat daripada perbincangan kita mengenai kaitan antara stroke dan penyakit tidur berdengkur ataupun obstructive sleep apnea. Assalamualaikum Hajah Kam, terima kasih kerana bersama-sama kita Okey, baiklah Dr. Kok, mungkin kita teruskan kepada perbincangan yang seterusnya
tadi pun Dr. Kok dah sharekan ya dari segi statistik ya. Mungkin Dr. Kok ada nak sharekan lagi berapa ramai pesakit yang ada masalah tidur berdengkur mendapat stroke dan berapa ramai pula pesakit yang ada stroke ada masalah tidur berdengkur. Silakan. Alright. So sebenarnya kalau kita tengok data yang kita ada, kita tidak ada data di Malaysia. Ya, di Malaysia kita ada data yang menyatakan berapa ramai pesakit berdengkur akan mendapat stroke. Tapi daripada data di luar negara menyatakan sekurang-kurangnya 2 kali ganda seseorang itu akan mendapat stroke sekiranya dia tidur berdengkur. Alright. Dan kita kena ingat bahawa bukan sahaja seseorang yang tidur berdengkur itu mempunyai risiko dapat stroke. Kalau kita dapati bahawa pesakit stroke, antara pesakit yang datang ke hospital dengan tanda-tanda stroke, lebih kurang 2/3 daripada pesakit stroke ini mempunyai masalah tidur berdengkur. 2/3 ini cukup tinggi ya, kes-kes antara kes-kes yang masuk ke hospital untuk stroke. Dan kita dapati lebih kurang up to 70% pesakit mempunyai masalah tidur berdengkur. Tak kira dah sama ada yang masalah yang lebih serius ataupun yang kurang serius. Ya, 2/3 daripada pesakit ini mempunyai masalah tidur berdengkur. Dan bukan itu saja, bahawa kita kena ingat bahawa kalau seseorang pesakit itu mempunyai masalah tidur berdengkur dan dia masuk ke hospital dan mendapat stroke yang pertama, tidur berdengkur ini akan menyebabkan stroke itu akan menjadi lebih serius. Dia lebih serius dari segi bahawa stroke itu akan dalam peringkat jangka pendek dia akan bertambah teruk. Ya, kita dapati kajian menunjukkan bahawa pesakit stroke yang datang ke hospital untuk kali pertama dan mempunyai masalah tidur berdengkur, stroke mereka akan lebih teruk dan mudah menjadi lebih teruk di hospital. Dan yang ini penting. Alright, so sometimes kita tengok pesakit masuk hospital ramai yang stabil, tetapi ada juga kes di mana dia pertama teruk di hospital. Dan kita tak dapat kenal pasti punca mengapa dia lebih teruk. Dan kajian menunjukkan bahawa salah satu punca keadaan stroke yang pertama teruk di hospital ialah masalah tidur berdengkur. So ada negara yang buat kajian bahawa okey, kita cuba dalam kumpulan pesakit yang masuk stroke ini, kita yang ada masalah tidur berdengkur, kita bagi pernafasan, okey, CPAP ataupun pernafasan, bantuan pernafasan kepada mereka, dan kita tengok sama ada stroke itu akan lebih baik ataupun berbanding dengan yang tanpa bantuan pernafasan untuk tidur berdengkur mereka. Dan kajian ini menunjukkan bahawa kumpulan yang mendapat bantuan pernafasan ini adalah menunjukkan tanda-tanda sembuh dari segi stroke yang lebih baik berbanding dengan yang tanpa bantuan pernafasan. I think ini penting, bukan sahaja tidur berdengkur ini meningkatkan risiko mendapat stroke yang pertama, tetapi ia juga menyebabkan stroke yang pertama itu menjadi lebih senang menjadi lebih teruk. Ya. So I think dengan mempunyai pengetahuan jenis, I think kita akan lebih memberi perhatian kepada masalah tidur berdengkur, kerana dia bukan sahaja mengganggu dari segi satu aspek, tetapi ada banyak aspek lain juga. Baik, ya, jadi maksudnya sangat penting untuk kita pandang serius ya penyakit tidur berdengkur ini ya, kerana saya lihat masyarakat kita tidak memandang perkara ini begitu serius. Mereka mengatakan, oh, tidur berdengkur ni biasa je, tak ada masalah. Ada pula betul-betul orang tu yang mengatakan lagi kuat seseorang itu tidur berdengkur bererti dia itu lebih sayang kepada isterinya ya. Itu adalah mungkin mitos yang tidak berkaitan dengan perubatan. Dari segi perubatan lagi kuat, lagi teruk masalah tidur berdengkur tu sebenarnya lagi tinggi risikonya untuk mendapat stroke ya. Jadi mungkin sebelum ini pun kita pernah bincangkan mengenai masalah tidur berdengkur ya, bagaimana untuk kita screen ya, bagaimana untuk kita detect, kita check ya, menggunakan soalan-soalan stop bank questionnaire ya, kemudian untuk kita diagnose menggunakan ujian sleep study, ujian tidur ya. Jadi mungkin Dr. Kok ingin kongsikan apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk pesakit yang mengalami masalah tidur berdengkur ini untuk cuba mengelakkannya.
Sebelum ke soalan itu, I think I kena sangat setuju dengan Dr. Nurul Yakin menyatakan bahawa ada sistem untuk kita di mana soalan-soalannya semacam stop bank, questionnaire ini adalah soalan-soalan yang kita akan tanya pesakit untuk mengenal pasti sama ada mereka mempunyai risiko untuk tidur berdengkur. In fact, dari segi guideline antarabangsa, di bahagian penyakit jantung dan penyakit stroke telah menyarankan bahawa semua doktor kena screen for penyakit tidur berdengkur sama ada sebelum dan selepas mendapat stroke. So untuk mengelakkan penyakit tidur berdengkur ini, I think kita ada banyak cara-cara dia. I think kita start with some langkah-langkah yang lebih simple, yang lebih ringkas di mana dari segi kehidupan kita. I think seperti yang saya katakan tadi, obesity merupakan satu risiko utama untuk mendapat masalah tidur berdengkur. So you all know what to do. So kalau untuk kita kena elakkan obesity dan kita kena jaga berat badan. I think that is very important. Dan macam mana nak jaga berat badan, dia banyak cara dia, dari segi pemakanan. Yang lebih utama lagi ialah exercise. Dan kita dapati bahawa dalam melakukan exercise yang regular. Regular maksudnya kena lebih kurang 3 sampai 4 kali seminggu. Kalau tidak setiap hari. Bukan kata kita sampai kita kata weekend warriors. Kita hanya buat pada hujung minggu sahaja. Sebenarnya dia bukan caranya. Kalau kita buat satu hal saja bukan cara dia. Dia kena buat regular setiap selang sehari sekurang-kurangnya. Dan juga dari segi ada pesakit yang ada juga guideline yang menyarankan bahawa kalau you tidur baring setengah position yang menyebabkan you tidur kurang sikit, berdengkur kurang, then you try to adapt, try to guna cara tidur dalam posisi yang tertentu di mana masa tidur berdengkur ini adalah kurang. Dan cara-cara ni boleh mengelakkan dalam jangka panjang mengelakkan masalah gangguan salur darah. Jadi maksudnya ada banyak teknik yang boleh kita guna pakai untuk cuba mengelakkan ataupun mengurangkan masalah tidur berdengkur tu, dan rasanya telah banyak kali kita berbincang mengenai pentingnya mengawal berat badan, pentingnya exercise, pentingnya menjaga makanan supaya kita boleh mengurangkan masalah obesiti yang menjadi antara risiko masalah penyakit berdengkur dan seterusnya mendapat risiko pula untuk stroke ataupun angin ahmar Jadi Dr. Kok ada soalan sikit daripada netizen ni, dia bertanyakan bagaimana masalah tidur berdengkur itu boleh menyebabkan stroke. Adakah kerana kekurangan oksigen di otak ketika tidur? Soalan yang sangat-sangat bagus dan kita boleh adakan satu jam untuk untuk membincangkan perkara ini So I think soalan yang sangat penting dan jawapan seperti Dr. Nurul Yakin yang menyatakan bahawa kekurangan oksigen. So apabila masalah tidur berdengkur yang serius, dia akan menyebabkan kekurangan oksigen supply kepada bahagian otak. Dan kalau keadaan ini berlaku untuk satu jangka masa yang panjang, dia akan menyebabkan perubahan pada sistem salur darah. Perubahan pada sistem salur darah, dan pada salur darah kita panggil endothelial dysfunction. Ini salah satu punca bagaimana seseorang itu menyebabkan kurang sihat, salur darah yang kurang sihat. Dan kita kata masalah tidur berdengkur ni kena satu jangka masa yang panjang, bukan kata hari ini saya tidur berdengkur, esok saya dapat stroke. So it's not something like that. Kita kena masalah tidur biasanya that's why kita kata kita kena pasti awal sebelum ada perubahan pada salur darah. Ini salah satu hipotesis ataupun salah satu cara bagaimana tidur berdengkur ni menyebabkan stroke. Of course dia ada cara-cara lain selain daripada kekurangan oksigen menyebabkan salur darah yang kurang sihat. Kita juga ada dapati bahawa kekurangan oksigen atau bersama dengan kekurangan oksigen ini juga kekurangan tekanan pada sistem paru-paru kita.
apabila kekurangan pressure dalam sistem paru-paru kita, dia akan mengganggu denyutan jantung. Dan kalau denyutan jantung yang terganggu, dia akan menyebabkan satu keadaan kita panggil arrhythmia, di mana jantung itu akan berdenyut kelang kabut. Kalau orang berdenyut lup-dup, dia tutup, dia akan berdenyut kelang kabut. Nah, keadaan yang berdenyut kelang kabut ini adalah punca, satu punca utama untuk mendapat stroke juga. Alright. Dan ini cara kedua. Ada banyak lagi hipotesis bagaimana bertidur berdengkur yang serius, terutama tidur berdengkur yang serius, ya, dan untuk satu jangka yang panjang memberi kesan kepada otak. Jadi maksudnya memang ada banyak kaitan ya antara tidur berdengkur dan juga stroke ya, berkaitan dengan salur darah di otak ya, berkaitan dengan degupan jantung yang tidak normal di jantung ya. Jadi banyak faktor-faktor yang boleh menyebabkan penyakit tidur berdengkur mengakibatkan seseorang itu mendapat stroke ya. Okey, ada komen sikit daripada netizen daripada Nurlaila Ismail. Assalamualaikum dan selamat pagi doktor. Okey, selamat pagi. Hari ya Dr. Puan Nurlaila ya. Subhanava ada soalan ya. Can tiredness cause snoring? Yeah. So I think it's the other way round. Okay, it's the other way round. Usually yang kita dapati pada pesakit yang mempunyai masalah berdengkur ini, simptom ataupun gejala, tanda-tanda yang paling majoriti ada ialah keletihan pada awal pagi, ya, di mana mereka senang tidur di awal pagi yang tak sepatutnya tidur. Contohnya antara pukul 10 pagi yang tak sepatutnya tidur, dan dia tertidur, senang tertidur ataupun senang letih. Dan ini merupakan satu tanda yang utama kita kena pasti, dan juga jumpa doktor untuk habiskan screening test, ya, screening test, supaya kalau you memang risiko daripada diri anda ada risiko pesakit, risiko tinggi, dan kita akan arrange certain sleep study ataupun kajian tidur kepada pesakit yang risiko tinggi. Usually the other way around. Okay. Dan salah satu soalan yang sering kali I'm sure Dr. Nurul kita selalu tanya pesakit kita bahawa kalau tidur ada tak suami ataupun isteri tiba-tiba nampak berhenti bernafas. Dan ini soalan yang sangat spesifik untuk penyakit masalah tidur berdengkur yang serius. Kalau ada masalah ini, most of the time, lebih kurang, I can say 90% dia ada masalah tidur berdengkur. Okey, ada soalan lagi daripada Subhanava yang mengatakan some claim when they have alcohol, they tend to snore that night. Is that related? Alcohol. Yes. That is actually precipitate or aggravate the obstructive sleep apnea. The reason being is that when you take alcohol, okay, the sleep that you get is quite poor, okay, but you easily fall asleep. But you fall asleep, but the sleep quality is poor, all right. But when you fall asleep, otot-otot pada salur darah kita, pada kerongkong kita akan menjadi lemah. Dia akan blok pada satu bahagian salur pernafasan dan menyebabkan berdengkur ini lebih kuat. But it doesn't mean that you have masalah yang serious. But if you happens when you take alcohol, then it because of that. But remember, ada juga pesakit yang berkata saya kena ambil alkohol untuk tidur. Sebenarnya memang senang tidur, tetapi kualiti tidur selepas mengambil alkohol adalah sangat-sangat tak bagus. Ya, kerana kita ada banyak fasa-fasa tidur ya. Kita ada fasa 1, fasa 2, fasa 3 ya, fasa REM ya. Jadi kita ada certain portion untuk setiap fasa tidur itu untuk menjadikan tidur kita lebih berkualiti. Jadi bila kita minum alkohol ya, alkohol itu boleh mengganggu perubahan fasa-fasa tidur itu. Jadi bila kita mendapat fasa tidur yang tidak seimbang ya, itu menyebabkan kualiti tidur kita terganggu ya. Dan mungkin dengan efek alkohol juga yang menjadikan orang itu lebih mudah drowsy, mengantuk. Jadi lebih menurutkan lagi masalah sleep apnea dia ataupun tidur berdengkur dia ya.
Okey, jadi nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung sesi ya. Ada soalan daripada Encik Mahmud Ibrahim tapi saya tidak apa clear apa soalannya. Soalannya hanya adakah sahaja, tapi tak apa, kita tunggu soalannya seterusnya. Okey, adakah berdengkur ini ikut keturunan? Jadi kalau menurut pengalaman saya, kebiasaannya kita lihat obesiti ya. Obesiti kita lihat dia boleh diwarisi secara keturunan ya. Kebiasaannya kalau seseorang itu obes ya, kalau mak ayahnya adalah mengalami masalah kegemukan, kebiasaannya anak-anaknya juga ramai yang ada masalah kegemukan ya. Jadi bila seseorang itu ada masalah obesiti atau kegemukan, itu juga adalah antara risiko ya untuk mendapat penyakit tidur berdengkur. Jadi saya boleh katakan masalah tidur berdengkur ini boleh diwarisi secara keturunan sekiranya mereka ada masalah kegemukan yang diwarisi dari keturunan. Mungkin Dr. Kok ada tambahan tentang penyakit berdengkur keturunan ni? Yeah, I think you are right, Dr. Nurul Hakim. I think kita tak dapat satu lagi gene genetik yang jelas ya. Tak ada satu gene dalam DNA kita yang jelas menyatakan bahawa kalau you ada gene ini, you akan dapat hidup berdengkur yang berapa serius. Mungkin pada peringkat 2020 ni belum dapat gene lagi. So yes, ikut data, I rasa dia tak ada direct kaitan tentang keturunan, tetapi ada banyak lagi faktor risiko yang boleh menjadi faktor keturunan, contohnya darah tinggi, kencing manis dan obesiti. Baik. Okey, jadi nampaknya kita pun dah sampai kepada penghujung sesi ya. Mungkin Dr. Kok boleh berikan take home message ya buat para netizen sebelum kita mengakhiri sesi kita ini. So I think terima kasih Dr. Nurul Hakim memberi kesempatan kita share tentang tidur berdengkur dengan stroke. I think it's time, ini adalah masanya untuk kita mengambil langkah yang sangat serius terhadap tidur berdengkur yang kita ambil masa yang lama untuk kenal pasti ya. Dia merupakan salah satu faktor risiko kepada stroke. Dan kita setelah kenal pasti faktor ini sebagai satu faktor risiko, kita kena buat sesuatu. Kerana kita boleh mengelakkan seseorang itu daripada mendapat stroke. Dan setiap kali saya menyatakan kepada pesakit saya, kalau seseorang itu dapat stroke, contohnya kalau you tak dapat berjalan, tak dapat nak pergi kerja, sometimes kita ingat kita efek pada kita diri sahaja. Tetapi dia bukan. Kalau sekiranya seseorang itu tak dapat bekerja, kena penjagaan 24 jam sehari, so seseorang kena jaga juga pesakit itu. So ini menyebabkan impact yang dua kali ganda kepada dua pesakit sendiri dengan orang yang kena jaga dia. So punya impact yang sangat serius kepada masyarakat dan negara. So I rasa kita kena ambil langkah, salah satu faktor yang memberi risiko kepada stroke ialah tidur berdengkur. Kita kena kenal pasti secepat mungkin. Dan walau bagaimanapun kalau tak dapat dikenal pasti, kalau ada tanda-tanda stroke yang saya nyatakan tadi, sila ke hospital secepat mungkin kerana kita ada rawatan untuk stroke yang hanya boleh diberikan sekiranya datang ke hospital dalam masa 3 ataupun 4 jam yang pertama. Baiklah, jadi banyak yang perlu kita ambil perhatian ya, masalah tidur berdengkur ya, masalah stroke ya. Kalau boleh segeralah mendapatkan nasihat dan juga rawatan supaya kita boleh mengelakkan komplikasi yang lebih serius ya. Okey, mungkin soalan terakhir daripada Subhanava ya. Thank you for the explanation. Last question, if BMI is 26 and good exercise, husband claim I'm snoring, do I need sleep study? So mungkin Subhanava boleh try to fill up the stock bank questionnaire kan. Kita tengok you go through the stock bank questionnaire and then you see whether you are belonging to the high risk group or low risk group. If you belong to high risk group, then definitely you will need a sleep study. Ya, mungkin Dr. Kok nak tambah? No, correct. Sure. I agree. Cool. Okay, baiklah. Terima kasih Dr. Kok ya kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita ya untuk berkongsi ilmu dan pengalaman mengenai kaitan antara stroke dan tidur berdengkur, dan terima kasih kepada para netizen kerana bersama-sama kita untuk mendengar dan memahami isu kaitan tidur berdengkur dan stroke ya. Jadi saya harap para netizen dapat kongsikan sesi FB Live kita ini dengan rakan-rakan anda agar lebih ramai yang dapat manfaat ya dan ilmu daripada perbincangan kita ini. Baiklah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye.